Mari kembali bersama-sama kita menundukkan kepala untuk berdoa. 我们再一次低头祷告。 Ya Tuhan, ketika kami percaya dan beriman kepadamu, Engkau tidak berjanji bahwa segala sesuatu akan menjadi baik-baik saja. 主啊，当我们相信你的时候，你没有应许我们一切都会很好的。 Dengan menjadi anak Tuhan tidak berarti kami terhindar dari segala pergumulan. 作为你的儿女，不表示我们可以免受所有的挣扎。 Karena itu Tuhan, di tengah-tengah dunia yang terus penuh dengan gejolak ini, 所以，当这个充满动荡的世界里， kami mau datang kembali kepada firman-Mu supaya kami mendapatkan pengharapan di dalamnya. 我们要来到你的面前，好让我们可以得到你的力量。 Kami mau datang kepada firman-Mu karena kami tahu kepada siapa kami boleh menggantungkan kehidupan kami. 我们要聆听你的话语，因为我们知道我们所依靠的是谁。 Karena itu Tuhan, kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. 所以我们要把今天的传讲你的话语是交在你的手中。 Allah Roh Kudus menuntun hamba-Mu yang menyampaikan dan juga yang menerjemahkan. 求你的圣灵来带领，无论是传讲的还是翻译的， Allah Roh Kudus menggemurkan setiap hati yang mendengarkannya. 也圣灵求你来让我们的心可以成为肥沃的土地。 Kerinduan kami Tuhan bahwa setiap firman yang kami dengar tidak hanya menjadi pengetahuan bagi setiap kami, 我们渴慕我们所聆听的话语，不但是成为我们的知识而已， tetapi firman itu boleh membawa perubahan dalam kehidupan kami. 但是你的话语可以带来了生命中的变化。 Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. 奉主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Cunei Tisiung Ceme Ping'an. Shalom jemaat sekalian. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Maret ya. 不知不觉中，我们已经进入了3月份。 Hari ini tanggal 1 Maret. 今天是3月1日。 Perasaan baru berapa waktu yang lalu kita tahun baruan ya, tapi tahun baruan Masehi begitu. 我们感觉我们刚刚过了这个这个新年。 Hari ini tanggal 1 Maret artinya juga belum Cap Gome begitu ya. 今天也是还没有这个Cap Gome。 Karena itu izinkan saya mengucapkan Kongsi Xinian Wan Serui, Xinian Jinpu, Senti Jiankang, Xinian Mengen, Nian Nian Youyi. Saya mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan banyak rezeki. Ya, lulus di KU3 ya kalau boleh ngomong begini. Bapak Ibu, hari ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu dari kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. 今天我们有思考的，就是从诗篇46篇第1到第7节。 神是我们的避难所ya. Tuhan adalah perlindungan kita. Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Mandarin ayatnya berbeda ya, selisih 1 begitu. 在中文和英译文的这个经文有差一节一节的。 Karena itu mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat dalam bahasa Indonesia. Kemudian nanti ayatnya yang keempat Mandarin sampai ayat yang ke-7. Kalau dalam bahasa Indonesia ayat ke-5 sampai ayat ke-8. 那第1到第4节是用印尼文，然后中文的第4节到第7节用中文来读。 Mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. 那我们要专注在我们所思考的经文。 Mazmur 46 ayat 1 sampai 7, demikianlah firman Tuhan. Untuk pimpinan biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut
sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Selah. 有一道河，这河的分叉使神的城欢喜，这城就是至高者居住的圣所，神在其中，城必不动摇。到天一亮，神必帮助这城，外邦喧嚷，列国动摇，神发声，地便融化。万军之耶和华与我们同在，雅各的神是我们的避难所。 Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. 读经到此，凡听到并行道的人有福了。 Bapak Ibu sekalian, katanya tahun ini adalah tahun kuda api. 听说呢，今年就是火马的年。 Kuda api itu melambangkan katanya ya, sebuah tahun yang penuh dengan dinamika dan penuh dengan perubahan. 听说呢，这个火马年是充满了这个动态和变化的一年。 Ada gejolak ekonomi bahkan konflik relasi. 有经济的动态，还有这个关系的这个冲突。 Tadi waktu persiapan di konsistori, Pak Lili sampaikan pemimpinnya Iran meninggal katanya dalam informasi yang dekat ini begitu ya. 刚才听法利利说，这个伊朗的这个领导就死去了。 Perasaan saya kemarin baru dengar katanya Israel menyerang Iran, ternyata hari ini dengar beritanya pemimpinnya Iran itu sudah meninggal. 昨天我听新闻说，以色列就袭击了这个伊朗，但是现在呢，我听他的领导人就已经死去了。 Jangan-jangan benar ya ini tahun kuda emas itu kayak begitu ya. Kuda api maksud saya. 那这个火马的一年也许是真的这样的。 Api itu juga melambangkan satu semangat, tetapi ada satu potensi terjadinya benturan. 这个火的代表一个这个力量，但是也是有这个冲突的可能性。 Oleh karena hal ini Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang menjadi gelisah dan bertanya, bagaimana dengan usaha saya? 所以有很多人非常的焦虑，觉得我的生意如何呢？ Bagaimana kesehatan saya? 那我的这个身体健康也是如何呢？ Lalu masa depan anak dan cucu saya bagaimana? 我的孙子、我的孩子的未来的前途如何？ Ini menjadi pertanyaan banyak orang. 这就成为所有人的问题。 Dan Bapak Ibu sekalian, sebagai orang percaya ternyata kita pun tidak kebal terhadap apa yang disebut dengan badai kehidupan. 那作为信徒，我们也无法免受这个生命中的暴风， Usaha kita bisa lesu, 我们的生意会萧条了， kesehatan kita terganggu, 我们的身体也有问题了。 bahkan relasi di dalam keluarga pun itu bisa mengalami keretakan. 那我们家庭中的关系也是可以破裂， Bahkan pelayanan itu menjadi sebuah tekanan dan kadang-kadang kita tidak ada sukacita di dalamnya. 那在我们的侍奉当中，也许也是成为一个压力，我们在里面就没有喜乐的心。 Namun di dalam situasi yang demikian Bapak Ibu sekalian, 但是在这样的情况下， di mana dunia tidak memiliki kepastian, 这个世界没有一个确定性的。 Mazmur 46 yang kita bacakan tadi bisa memberikan kekuatan kepada kita. 那我们刚才所读的诗篇46篇，可以给我们一个力量。 Kalau dalam bahasa Indonesia tadi kita bisa melihat bahwa Mazmur ini ditulis untuk pimpinan biduan Korah. 那从这个印尼文我们可以看到，这个诗篇是可拉后裔的诗歌。 Ada yang menafsirkan bahwa Mazmur ini ditulis pada masa ketika terjadinya sebuah ancaman yang besar bagi kota Yerusalem. 这个有解经家说，这个诗篇是
写的是在有一个对耶路撒冷有一个很大的威胁的时候。 Kemungkinan besar Mazmur ini ditulis dengan latar belakang bahwa ketika itu Yerusalem sedang dikepung oleh kerajaan Asyur. 它的背景就是这个耶路撒冷是被亚述亚所围困的。 Itu dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 dan 19. 就是在列王记下的18章写的。 Ketika itu Yerusalem dikepung sehingga kota itu hampir hancur, Bapak Ibu sekalian. 那时候耶路撒冷是被围困，所以这个城市要倒塌了。 Dibandingkan tentara-tentara Asyur, pasukan Israel itu begitu lemah. 比起这个亚述亚的军兵，这个耶路撒冷的军兵是非常的软弱。 Dan secara politik mereka benar-benar terhimpit. 在政治上，他们也是被压住了。 Namun di tengah-tengah situasi yang demikian, lahirlah sebuah deklarasi yang mengatakan Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kekuatanku. 那在这样的情况下，产生了一个信心的宣告，就是神是我的避难所，是我们的力量。 Walaupun mungkin kondisi kita tidak di tengah-tengah peperangan, Bapak Ibu sekalian. 虽然我们的情况不是在打仗当中， Bukankah kadang kehidupan kita begitu menekan? 但是我们的生命、我们的生活也是有很多事情压制我们。 Dan di tengah-tengah situasi yang demikian, bukankah kita juga perlu menyatakan bahwa karena Allah adalah perlindungan kita, kita tidak perlu takut. 那在这样的情况下，我们也需要宣告我们的信心，就是因为上帝是我们的避难所，所以我们不必惧怕。 Namun Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi alasan bagi kita bahwa kita tidak menjadi takut di tengah-tengah situasi dunia yang tidak pasti ini? 那在这个不确定性的世界里，有什么原因呢？是我们不要惧怕。 Dari Mazmur yang kita baca tadi, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang kita bisa lihat bahwa kita tidak perlu takut karena Allah adalah perlindungan kita yang tak tergoncangkan. 那从我们所读的经文，我们可以看到，我们不必惧怕，是因为我们的上帝是无可动摇的上帝。 Di ayat kedua dalam bahasa Indonesia, ayat pertama dalam bahasa Mandarin, di situ dikatakan Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan. 在这里就是说，神是我们的避难所。 Kata perlindungan itu adalah satu tempat di mana seseorang itu terhindar dari segala ancaman. 这个避难所的意思就是一个人可以脱离所有的威胁。 Seperti sebuah benteng atau sebuah goa yang melindungi orang itu dari serangan dari luar. 就像一个堡垒或者一个洞穴，是保护那个人从外面的袭击当中。 Ini potongan wali Changcheng ya, apa Great Wall China, tembok besar Cina. 这就是万里长城。 Ini dibuat ya untuk melindungi Tiongkok dari serangan-serangan musuh mereka. 这个是被建筑是为了保护中国人是从外面的攻击。 Dan kata kekuatan menunjukkan sesuatu yang aktif dan bukan sesuatu yang pasif, Bapak Ibu sekalian. 在这里的力量是一个积极的，而不是被动的力量。 Dan penolong itu menunjukkan bahwa pertolongan itu sungguh-sungguh nyata. 这个帮助的意味着，这个帮助是非常真实的。 Dan yang menarik bahwa pemazmur tidak menuliskan bahwa Allah memberikan perlindungan. 有趣的是，诗人没有说上帝赐给我们这个避难所， Tetapi di sini dikatakan Allah adalah perlindungan. 但是在这里说是神是避难所。 Maksudnya adalah bukannya dia yang menyediakan tempat untuk berlindung, tetapi dia sendirilah yang memberikan dirinya untuk melindungi 这意 diri 味着 kita. 他不是在提供一个地方作为我们的避难所，但是他赐下他自己作为我们的避难所。 Dan di situ ditutup dengan kata sangat terbukti. 在这里也有随时的帮助，
Ini 这个结束， menunjukkan sebuah kepastian Bapak Ibu sekalian. 这表示是一个很确定性的。 Di luar sana banyak orang yang mengatakan, ya saya kasih kamu atau kamu boleh beli asuransi saya. Mudah-mudahan asuransi saya bisa memberikan perlindungan kepada 在外面 kita, 有人 Bapak 说 Ibu. 你买我的保险，希望我的保险可以保护你。 Waktu ditagih, ya diklaim asuransinya belum tentu itu bisa cair, benar bukan? 但是当我们要我们这个保险的钱的时候，可能是不能得到的。 Tetapi ketika dikatakan sangat terbukti, sungguh-sungguh Allah itu menunjukkan Dia adalah tempat perlindungan yang sesungguhnya. 但是在这里说随时的帮助，表示上帝是我们真正的避难所。 Di ayat 4, ayat 3 dan ayat 4 di situ kita melihat bagaimana bumi berubah, gunung berguncang, laut bergelora. 然后在第3、第4节就是说，这个山动摇，地改变，然后海也喷红翻腾。 Ini menunjukkan satu gambaran bahwa dunia ini selalu bergejolak dan mungkin dunia ini tidak akan semakin baik, Bapak Ibu sekalian. 这表示我们的世界是在动荡当中，也可能是不会变好的。 Namun di ayat yang kelima di situ dikatakan kota Allah yaitu Yerusalem adalah kediaman yang maha tinggi, disukai oleh aliran-aliran sebuah sungai. 但是在第5节就说，有一道河，这河的分叉使神的城欢喜，这城就是至高者居住的圣所。 Sungai bagi orang Israel itu melambangkan satu tempat yang tenang dan nyaman. 对以色列人来说，这个河代表一个很安息、很舒适的地方。 Bapak Ibu ingat Mazmur 23 ayat 2, ia menuntun aku ke air yang tenang. 在诗篇23篇就是说，他引领我到安息的河边。 Jadi ketika dikatakan kota Allah ya dialiri dengan sungai, itu ada ketenangan di sana. 所以如果在这里说神的城市有一道河，这表示有安息在那边。 Yang menarik Bapak Ibu sekalian bahwa Yerusalem nggak punya sungai sebenarnya. 有趣的是，耶路撒冷本来是没有河的。 Kalau dalam peradaban kuno biasanya sebuah peradaban itu bisa tumbuh oleh karena ada sungai yang mengalir di sana. 在古代的这个时期，有这个文化是因为有河是在那个地方那个城市。 Di Mesir ada sungai Nil, di situ ada peradaban. 在这个埃及有这个尼罗河， 在那里有。 Di Persia, di Iran, di Irak ada sungai Efrat, di situ ada peradaban. 在波斯在那里也有大河的。 Namun di sini Bapak Ibu sekalian, justru ketika dikatakan bahwa di kota Yerusalem itu ada sungai, di tengah-tengah kepungan bangsa Asyur, Tuhan hadir memberikan ketenangan bagi setiap kita. 但是在这里，在耶路撒冷有一条河，就是在亚述亚所围困的地方，上帝莅临在他们当中。 Tuhan hadir memberi rasa aman bagi bangsa Israel. 上帝的莅临，带给以色列民一个安全感。 Pada abad ke-16 ada seorang jenderal dari dinasti Ming namanya Qi Jingguang ya. 在16世纪有，在这个明朝的有一个将军名叫戚继光。 Ya, semoga saya nggak salah ngucapinnya, banyak lause-lause saya di sini ya. Ya, Qi Jingguang ini Bapak Ibu sekalian ketika itu menghadapi serangan dari para bajak laut yang datang dari Jepang. 他那时候就面对很多从这个日本的海盗的这个攻击。 Bajak laut itu begitu brutalnya sampai pasukan Tiongkok itu ya ketakutan Bapak Ibu sekalian. 这个海盗是非常的残暴，所以这个中国的军兵是非常的害怕。 Banyak kota-kota yang direbut, 有很多城市是被夺取了， rakyat lari ya mengungsi.
那他的人民也就跑去了。 Di tengah situasi inilah Qi Jingguang ini ya menyusun sebuah sistem pertahanan. 那在这样的情况下，这个激光就组成了一个预防的系统。 Dia membangun tembok-tembok tempat-tempat perlindungan Bapak Ibu sekalian. 他就建筑一些的这个城墙，是他们可以保护的地方。 Tembok dan benteng-benteng ini melindungi orang-orang yang tinggal di dalamnya. 这个城墙还有堡垒就保护了住在里面的人。 Sekalipun bajak laut masih menyerang, tetapi mereka boleh tinggal dengan tenang di dalam benteng itu. 虽然这个海盗还攻击他们，但是他们在这个堡垒里面还是可以安息的生活。 Benteng itu tidak menghilangkan perang yang ada, Bapak Ibu sekalian, 这个堡垒没有停止这个战争， tetapi memberikan ketenangan bagi orang yang tinggal di dalamnya. 但是给那些住在里面的人一个安息的感 Demikian 觉。 juga Allah bagi setiap kita. 那上帝对我们也是如此。 Di dalam dunia yang keadaannya tidak baik-baik saja, 在这个不好好的世界里， karena kita tahu kepada siapa kita boleh berlindung, kita boleh merasakan keamanan itu. 我们知道我们要向谁依靠谁也是有这个安全的。 Melalui 感觉 bagian firman Tuhan hari ini kita diajak untuk berefleksi Bapak Ibu sekalian, siapa yang menjadi perlindungan kita? 那今天我们要反思，是谁是成为我们的避难所？ Apakah kepada harta kekayaan yang kita miliki, 是否是对我们所拥有的财富吗？ yang sekejap saja bisa hilang? 是一瞬间就可以消失了？ Apakah kedudukan yang kita miliki yang sewaktu saja bisa lenyap seperti tadi pimpinan Iran tadi? 是否是对我们的地位是一下子也可以消失，就像那个伊朗的这个领导一样？ Ataukah kita berharap kepada orang-orang yang menurut kita bisa menjadi backingan kita? 或者我们是依靠那些我们认为可以成为我们后盾的人？ Atau kita benar-benar mau hanya berharap dan berserah kepada Allah? 还是我们要真正的来依靠我们的神？ Alasan yang kedua mengapa kita tidak perlu takut Bapak Ibu sekalian, karena Allah hadir di tengah-tengah umatnya. 那第二个原因，为什么我们不必惧怕？是因为上帝莅临在他们的子民当中。 Di ayat ke-6 di situ dikatakan Bapak Ibu sekalian bahwa Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. 在第六节就说，神在其中，城必不动摇。 Kata ada di sini menunjukkan satu kehadiran yang aktif. Tidak sekedar kita, oh orang itu ada, tapi kita bisa merasakan akan kehadirannya. 在这里，在其中的意思就是，他积极的莅临，我们不是单单知道他的存在，但是我们也可以感受到的。 Dan kemudian di situ dikatakan di ayat ke-8, Tuhan semesta alam menyertai kita. 在第八节就说，万军之耶和华与我们同在。 Tuhan semesta alam itu dalam bahasa aslinya adalah Yahweh Sebeot, ya, yang artinya adalah Tuhan Panglima tentara surgawi. 这里万军之耶和华，它的原文是 Sebaot 的意思就是，上帝是在从天国万军的神。 Dan di situ dikatakan kota benteng kita adalah Allah Yakub. 然后在这里就说，雅各的神是我们的避难所。 Kota benteng ini menunjukkan sebuah tempat yang tinggi dan tidak dapat dijangkau oleh musuh. 在这里的避难所是非常高的地方，是敌人无法达到的。 Jadi Bapak Ibu sekalian, bagian ini menjadi pesan bagi bangsa Israel, sekalipun mungkin mereka secara militer mereka lemah, mereka kecil, tetapi Allah memiliki bala tentara surgawi yang luar biasa. 在这里，提醒了以色列人，虽然他们在军事方面是非常小的，但是他们拥有一个很伟大的神，就是万军之耶和华。 Karena itu di tengah-tengah pengepungan itu mereka tidak perlu merasa takut ataupun khawatir. 所以在围困当中，他们不必害怕。
Pada masa dinasti Qing atau Manchuria, saat itu terjadi apa yang kita kenal sebagai pemberontakan Taiping. 在这个秦朝时期，有这个太平天国运动。 Oleh karena pemberontakan ini banyak kota-kota yang diserang dan kota itu jatuh ke kekuasaan kelompok Taiping ini, Bapak Ibu. 那时候有很多城市是被攻击，然后就落在这个太平的手中。 Namun di antara kota-kota yang ada itu, ya, yang diserang itu ada yang tetap bisa bertahan, tapi bukan karena mereka punya tembok yang kuat, Bapak Ibu sekalian. 但是在被攻击的一些城市当中呢，有一些城市是还是很坚持，不是因为他们有用这个坚固的城墙。 Mereka bisa bertahan oleh karena rakyat di situ bersama dengan pemimpinnya bekerja sama dan mempertahankan wilayah mereka. 他们可以坚持下去，是因为他们的人民和他们的领袖是可以合一来维持他们的地气。 Dan salah satu orang yang dikenal itu namanya adalah Chen Guofan. 其中一个被称为陈国藩。 Dia bukanlah seorang jenderal yang luar biasa yang gagah perkasa, Bapak Ibu sekalian. 他不是一个非常强壮的一个将军， Dia berasal dari asalnya itu dari keluarga petani sederhana. 他是从一个农民的家庭出来的。 Bahkan ketika dia ingin menjadi pejabat negara, dia berulang kali gagal di dalam ujian negara. 甚至当他想要成为一个高原的时候，在这个全国考试的时候，他也是常常失败的。 Namun demikian dia begitu giat, ya, tekun sehingga dalam usahanya akhirnya dia bisa meniti karir di dalam pemerintahan. 但是是因为他非常毅力和殷勤的人，所以在这个政府里面，他就终于有了位置。 Ketekunannya itu diwujudkan di dalam memimpin warganya melawan pemberontakan Taiping. 那他的毅力就是在他就带领了他的人民面对这个太平的战争。 Dan dari situ kita bisa melihat bahwa kekuatan sejati bukanlah kekuatan yang berasal dari luar, 我们可以看到真正的力量不是从这个外面而来的， tetapi kekuatan yang berpusat pada diri sendiri, ya Bapak Ibu sekalian, yang kokoh. 但是是以自己为中心的力量，是坚固的力量。 Dan Mazmur pasalnya yang ke-46 mengingatkan kita bahwa pusat kekuatan kita adalah atas kehadiran Allah 诗 sendiri. 篇46篇也提醒我们，我们这个力量的中心就是上帝的同在。 Menjadi pertanyaan bagi kita, adakah kita masih merasakan akan hadirat Allah? 那问题是我们有没有感受到神的同在呢？ Jangan-jangan kita merasa bergumul seorang diri karena kita mengandalkan akan kekuatan kita. 是否我们还是挣扎，是因为我们依靠自己的能力？ Kita lupa menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah yang Maha Kuasa itu. 我们忘记了我们要将自己交托与我们伟大的神。 Bapak Ibu, adakah yang bisa baca ini peribahasa ini? 你们能不能读这句话呢？ Tulisannya rada abstrak begitu ya. 它的这比较抽象的， Semoga saya nggak salah ucapkan ya. 希望我没有错的。 Kau san san tao, ya. Kau ren ren pao, ya. Pao ya. Oh. Lao ya. Oh, iya. Ini saya terjemahannya salah. Ya. Tipuci ya. Dan lao ya. Bersandar pada gunung, gunung akan runtuh. Bersandar pada orang, orang akan menjadi tua. Rupanya versi yang lain Bapak Ibu dari catatan saya. Baik, tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa di sini ya, ini artinya, maaf, saya jadi lupa. Artinya adalah bersandar kepada gunung runtuh. Ya. 这就是我们依靠山，山就会倒塌了。 Bersandar pada manusia, manusia menjadi tua atau menjadi akan pergi, ya. 那依靠人，人就会老了或者会出去的。 Ini mengingatkan kepada kita bahwa
sesungguhnya tidak ada yang kita bisa andalkan di dalam dunia ini. 这表示在我们的世界里，没有一个我们可以依靠的。 Kalau diteruskan dalam bahasa Mandarinnya, ujung-ujungnya nggak bisa andalkan siapa-siapa, andalkan diri sendiri, begitu Bapak Ibu. 在中文，最后的就是说，不要依靠任何人，就依靠自己就好了。 Tetapi sebagai orang percaya pastinya kita punya sikap yang berbeda. 但是作为信徒，我们一定有不同的态度。 Harusnya kita tidak bersandar kepada diri kita sendiri, tetapi kita bersandar kepada Allah yang sudah membuktikan kepada kita. 我们不应该依靠自己，但是我们应该依靠我们的神，因为他已经为我们证明出来的。 Membuktikan bahwa Dia adalah tempat perlindungan yang sejati. 他已经证明了他是一个真正的避难所， Yang senantiasa bisa kita lihat dan pasti di dalam kehidupan kita. 我们也可以看到，也在我们生命里是一个很确定的。 Mengakhiri perenungan kita pada hari ini, saya akan memutarkan sebuah klip. Ya, ini rekaman kami pendeta-pendeta Klasis Priangan ketika zaman pandemi kemarin. Ya. 作为一个结束，我要播放一个我们这个百良安区的牧师们的一个录像。 Mungkin Bapak Ibu tahu lagunya dan mungkin kita bisa nyanyikan bersama-sama lagu. 也许你们知道这首歌，我们可以一起唱。 Dialah kekuatanku.
kita berdoa. 我们同心祷告。 Ya Tuhan, kiranya kami boleh mengimani bahwa Engkaulah Allah sumber perlindungan kami. 主啊，但愿我们可以相信你是我们的避难所。 Dan ketika kami mengalami pergumulan dan apapun Tuhan, kami tidak lari kepada pihak yang lain. 当我们面对挣扎的时候，我们不要寻找其他的， Hanya kepada Engkau saja kami boleh datang dan menyerahkan diri kami. 唯有向你的面前，我们就可以来的。 Dan kiranya firman yang kami dengar ini boleh senantiasa kami ingat di tengah situasi apapun yang sedang kami hadapi. 在我们所面对的情况下，但愿这些经文我们可以记住的。 Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. 奉主耶稣基督的圣名，我们祷告，阿门。 Amin.